Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab perisai bagi sekalian mukallaf, iaitu pada muka surat 169, baris ketiga daripada atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigit oleh kamu atasnya, iaitu atas sunnahku, dengan geraham bungsu, kinayah daripada bersangatan berpegang. Artinya bersungguh-sungguhlah oleh kamu pada berpegang dengan dia, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi kitab perisai bagi sekalian mukallaf, iaitu syarah bagi kitab matan Tahawiyah dalam ilmu akidah. Jadi berkenaan dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, hendaklah kita berpegang. Sebagaimana kita gigit satu benda, jangan beri terlepas. Kalau kita sebut gigit ni, padahal sunnah ni nak gigit guna, gigit ni tebu, daging. Tiba-tiba Nabi suruh gigit. Jalan Rasul, jalan Nabi, sunnah Nabi, amalan-amalan para sahabat, dia suruh gigit. Sebab tu dia kata kinayah sahaja. Dia perkataan kita ni ada dua. Satu dia panggil kinayah, satu dia panggil hakiki, ataupun benda yang sungguh. Kalau kata anak, kalau makna anak sungguh, anak kita betul hak bank kita tu. Tapi ada juga anak tu kinayah sahaja. Anak dara dia bahasa anak, anak orang dia bahasa anak. Jadi kinayah ni sindiran cakap, maksudnya bersungguh pegang. Nabi SAW boleh kata peganglah sunnahku, padang dah. Kita pun faham dah, peganglah sunnahku. Tapi bila kata gigitlah dengan geraham bongsu, mana geraham hak paling belakang, takut terlucut. Pegang kemah. Jadi apa yang telah dipesan oleh Nabi SAW supaya pegang kemah-kemah dengan jalan Nabi ini, sudah pun kita nampak sebab apa Nabi suruh gigit kemah. Kerana sekarang sudah tercabut satu demi satu perjalanan hukum-hukum syarak yang dibawa datang oleh Nabi. Mula-mula berlaku orang tinggalkan hukum, orang akan bising belaka. Tapi bila lama dah hukum itu ditinggal, orang akan jadi biasa. Kalau orang maknanya duduk pergi sejid surat tak ada orang lara, tiba-tiba ada orang buat majlis joget, bising sutil Malaysia. Tapi dah kita beranak tu dalam joget dah, tali besing, radio, joget semua. Jadi tak berasa apa lah, biasa lah. Ada benda-benda dah. Dia gitulah. Allah bisa tegal biasa. Sebab apa kita tidak berasa nak marah? Program-program dalam tali besing dengan macam-macam benda dahan aurat, capur jatang tina. Dengan pondang, cara pondang, mendedah aurat, macam-macam besing. Sebab apa kita tak berasa nak marah? Dia gini, kalau orang hok dak rajin makan lada, dia dak rahi bedah, tak boleh. Tak boleh bedah.
Kena suti sikit je, salah ke guana kena di mulut dia sikit. Oh. Nak berlari pergi bilik air komo. Betul tak? Padahal bukan suti lah dia. Biar tu mari guana kena di mulut sikit. Udah. Nah. Tapi kalau kaki mamuh ada, makan ada hari-hari. Kena sikit tu jadi hal tak? Kita gitu lah. Tengok mau siap mau dah. Pagi, petang, siang, malam. Betul tak? Jadi tak berasa nak marah lah. Macam orang pangang lah hutang. Bukan kata jirik tengah panas tu lah jalan tengah hari. Duri ni bong jirik patuh duri. Jadi dah kaki ayam dari beranak. Nak? Kita ni ada rajin buka kasut, kena batu pasir ada. Gitu lah. Jadi kita kena kemah mula supaya iman kita ini ada sensor. Ada silap sikit je dia takak selalu sensor. Kalau sensor rosak, tayar kepeh belepeng pun dia tak khabar dah. Tapi kalau sensor kita molek kereta baru, tayar kurang ni tu beg di metal, ting masa kita nak start enjin. Dia kata pressure tayar ni ada masalah kata. Cuba pergi cek. Dekat bengkel. Tapi kalau sensor tu molek, sensor tu rosak, tak ada masalah, ring saja jalan apa, tak terbit dah kat tu. Faham? Jadi biar kita iman kita ni kita periksa mula, jadi comel mula supaya dia sensitif. Bila sensitif, tak boleh tengok benda yang haram. Bila tidak sensitif, galih dah, kawan kita bahan 200-300 ribu pun kita buat dok. Apa? Kawan kita. Orang main Allah pitih ke bawah meja pun, geng kita ada masalah. Asyik sensor sudah rosak. Gigit dengan geraham kinayah sindir cakap supaya kemah tidak tercabut. Sungguh-sungguhlah kamu berpegang dengan dia, bermula tertib mereka itu pada kelebihan seperti tertib mereka itu pada jadi khalifah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih afdal daripada Umar radhiyallahu anhu, dan ia Umar lebih afdal daripada Utsman radhiyallahu anhu, dan ia Utsman lebih afdal daripada Ali radhiyallahu anhu. Inilah mazhab kebanyakan ahli sunnah, dan diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah mendulukan Sayyidina Ali atas Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma, tetapi zahir mazhabnya mendulukan akan Sayyidina Utsman atas Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Semua sahabat-sahabat Nabi kasih mereka, sama ada sahabat besar atau sahabat kecil. Maka kita kena tiru kata, apa yang Nabi kasih kita kasih, apa yang Nabi tak suka kita tak suka, sebab Nabi kekasih kita. Dulu kita dah berakhir kalau makan nasi kabu. Faham? Dah berakhir kalau pagi, kalau tidak roti canai, nasi dagang. Leningnya pagi-pagi nasi kabu sama. Sebab apa? Tunang dah. Tunang orang mana? Orang Tanah Merah. Rupanya tunang perempuan dia tu orang Kelantan, dan makan dia kegemarannya nasi kabu. Jadi dia kasihnya ke tunang dia ni, dia tukar menu dia nasi kabu attack. Baru maka dikata orang ini memang kasih sungguh. Faham lagi? Kasih sungguh. Padahal dia makan nasi lemak lah apa, nikah juga. Tak ada tunang dia buat syarat kalau mudak makan nasi kabu macam aku attack, putus tunang dah. Faham? Suka rela dia kerana rasa kasih yang mendalam di dalam hati. Dia nak apa yang kekasih dia suka, dia suka. Nampak lagi? Maka kekasih kita apa dia? Rasulullah. Faham? Kekasih sebenar lah. Kekasih dunia ramai. Tahu tak? Tak kata pak seorang. Maksudnya dia kata nak kasih baru pula kena. Masa-masa menganggur ada seorang kasih. Masa kerja ada 2 orang kasih. Nak nikah orang lain kau ke ayung. Ramai yang kita kasih. Tu betul dah. Kekasih sebenar. Saya kasih kali mak ayah saya, betul dah. Tapi yang paling pasti mu kasih Rasulullah. Kalau mu kasih mak ayahmu lebih pada orang lain, rosak iman. Kita kan orang beriman.
Orang beriman kena ikut syarat orang beriman. Dah dia ikut C. Pakai kereta BMW, spare part BM takkan ambil barang protong. Faham lagi? Nah, pakai Pro 2 Exia, jangan ubah spare part mesti. Nah, ada leh. Kita orang beriman dia ada syarat dia. Antara syaratnya kita lebih kasih Nabi lebih dari orang lain atas muka bumi ni. Dan kalau kita ada tulang, ada pot saudara dua orang dok duduk di bumi, duduk di planet Mustari. Contoh kalau ada dua orang, pun kita lebih kasih Nabi daripada dua orang hak duduk di planet Mustari ni lagi. Kenapa? Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min walidihi wa minan nasi ajma'in atau kama qala. Kamu tidak beriman sehingga kamu kasih kepada aku lebih mu kasih dari dirimu, lebih mu kasih dari ibu bapakmu, lebih mu kasih daripada semua manusia. Faham lagi? Maka Nabi kasih tak pada para sahabat dia? Kasih ya? Kita kena kasih tak? Nah, dah benda beza kita dengan Syiah. Syiah membagi-bagikan kasihnya kepada para sahabat. Faham? Ada separuh sahabat yang dia kasih, separuh lagi dia benci. Situ sesatnya. Faham? Ada pun kita ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat Nabi kita kasih. Cuma martabatnya ada tinggi rendah. Sebab tu dia ada sahabat kabir, sahabat saghir, sahabat besar, sahabat yang selalu berdampingan dengan Nabi, sahabat-sahabat yang hadir pada perjanjian Hudaibiyah, sahabat-sahabat yang bersama buat kerja haji dengan Nabi, sahabat-sahabat yang benda ni Muhajirin dan Ansar tu dia ada beza pula martabatnya. Tapi atas keseluruhan kita kasih pada para sahabat. Kerana apa? Kerana Nabi kasih pada mereka. Walaupun kita tak aja tengok muka, tak aja tengok gambar, tak kenal personality sahabat. Walaupun ada sahabat ramai yang kita tak pernah dengar namanya, ada tercatat dalam kitab-kitab sirah, atau yang tidak dapat disebut nama dalam kitab-kitab para sahabat, tak ada. Semua asalkan sahabat Nabi kita kasih. Kenapa? Kerana dia dikasih oleh Nabi. Apa yang Nabi suka, kita suka. Termasuk makanan. Nabi suka makan apa? Makan kurma. Kita tak suka makan, kita kasih hetek walaupun kita tak makan. Kalau kita makan, lebih lagi. Kita tak akan serban, tapi kita kasih kepada orang yang pakai serban. Sebab apa? Pasal dia pakai pakaian kekasih aku Rasulullah. Walaupun aku topi setuju. Tapi kasih kepada Rasulullah itu kerana ada pada kepala orang ni pun tak jumpa Rasulullah, tapi dia pakai serban, dia pakai piyah. Contohnya aku kasih. Sebab apa? Dia pakai pakaian ni hak kekasih aku. Faham? Itu syarat-syarat orang beriman. Bukan ikut si kita. Naik anda aku pesen aku, pesen mu, idol dia gitu. Dia ada peraturan. Pergi sekolah ada peraturan, tadika ada peraturan. Habis pada benda peraturan, begitu begini. Universiti pun ada peraturan. Masuk lautan ada peraturan. Ada kok. Kita bawa day nak tembak usaha tak boleh lebih kurang gitu. Faham? Datang ni boleh tembak, datang ni tak boleh. Dia ada undang-undang ni. Usaha pula bulan 8 sampai bulan 10 boleh tembak. Bulan lain tak boleh tembak. Gitu pula. Mulut tahu benda. Faham lagi? Dah tak usah kata duduk bandar ni, dia ada peraturan. Cuma peraturan manusia ini kita boleh runding, kita boleh kesok, kita boleh ejah. Untuk dilonggarkan atau diketatkan. Kalau dia kata semeter jarak tu jangan ikut sangat, awak dekat sikit. Dan bermula dalil bagi ahli sunnah atas tertib yang sebut hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah kami berkata pada ketika Nabi SAW mendengar Nabi akan dia, sebaik-baik umat ini kemudian daripada nabinya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu, maka tiada melarang ia Nabi akan kami. Dan ada pada setengah nuskah kemudian daripada katanya wal a'immatul mahdiyun alladhi naqadau bil haqq wa bihi kanu ya'dilun, artinya menghukum mereka itu dengan hukum yang sebenar
dan adalah mereka itu adil dengan dia dengan hukum. Kalau orang Syiah dia sebutnya, hak dia pujanya Ali, Fatimah, anak keduanya cucu Nabi Hasan, Hussein. Nah, tapi bila kita sebut ya Ali, kita bukan jadi Syiah. Nah, kita sebut ya Ali, ya Hussein, itu bukan Syiah. Dia itu bukan orang Syiah sebut itu. Ya, orang Syiah selalu sebut ya Ali, ya Hussein. Tapi tidak mesti kita bila sebut ya Ali, ya Hussein, ya apa benda ni Hasan, jadi Syiah. Faham lagi? Kena faham situ. Ini sebut ada dalam selawat, dalam zikir dia sebut Ali, Sayyidina Ali. Syiah ni apa? Tu ada nama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak Syiah. Faham lagi? Sayyidina Ali sahabat Nabi. Syiah ini bukan saja menyebut Ali, Hasan dan Hussein, tetapi menyesatkan sebahagian sahabat yang lain. Kita ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat Nabi adalah lebih belaka. Mereka ini daripada A sampai Z, sahabat besar, sahabat kecil, masuk dalam firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu semua sahabat Nabi. Bukan kita kaki tafsir kita pula. Kuntum kita semua orang gelom bila. Kang, kuntum kamu, iaitu man haulan Nabi. Kamu yang ini sahabat-sahabat Nabi. Khairu ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang Allah terbitkan di kalangan manusia. Sebab itulah bila dikata manusia paling afdal, ingatlah makhluk paling afdal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih afdal dari malaikat, lebih afdal daripada jin, lebih afdal daripada gunung ganang, lebih afdal daripada arah, lebih afdal daripada kursi, lebih afdal daripada langit dan bumi. Itu Rasulullah. Para nabi dan para rasul. Kemudian malaikat. Itu afdal. Kita kedianglah. Dan bila sebut sahabat, semua nabi-nabi ada sahabat. Ada sahabat Nabi Isa alaihissalam, ada sahabat Nabi Musa alaihissalam. Sahabat yang paling afdal sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana nabi paling afdal. Mana-mana sahabat hak kita ikut, semua kita dapat jalan yang benar belaka. Nabi kata ashabikan nujum bi aihi muqtadaitum ihtadaitum. Segala sahabat aku seperti bintang di langit. Mana-mana satu bintang yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk belaka. Kita mudah. Jalan-jalan sahabat ini disusung oleh para alim ulama dalam kitab untuk kita belajar dengan cara yang lebih mudah. Pada zaman salafus salih dulu berterabur. Asar-asar perbuatan-perbuatan salah. Kena pergi cari di Mesir, kena pergi cari di Iraq, kena pergi di Yaman, kena pergi di Jordan. Kita ni duduklah kitab. Leni lagi budak duduk di keyboard. Taik. Nampak? Taik tu kitab dia nak dengar. Kitab hadis dia nak dengar. Nampak? Sahih Bukhari. Nak benda PDF ke dokumen Word. Keting-keting tang tu baik. Kalau kita tidak alim juga pada zaman ni, rugi besar kita. Cukup mudah dah. Ada orang tanya kita boleh tak jumpa dengan sahabat Nabi di akhirat lagi? Tengok keadaan. Kalau masuk surga boleh. Takut masuk belah nu. Balik awal. Pada sahabat Nabi semua masuk syurga. Dalam kitab tafsir Imam Abu Mansur Al-Maturidi, semua sahabat Nabi di dalam syurga. Tak kira orang murtad tu bukan sahabat Nabi. Faham? Orang murtad zaman Abu Bakar kau, tu bukan sahabat Nabi. Masuk surga boleh. Tak usah kata sahabat Nabi, kambing hakmu suka ada. Mu minat kambing, kambing tu ada dalam surga. Faham lagi? Dia antara ziarah di hari akhirat ialah ziarah dengan para nabi. Kita pergi ziarah rumah Nabi Muhammad dalam surga, ziarah rumah Nabi Yusuf. Lagu mana cara atau cara ziarah tu lagu mana wallahu a'lam, tapi saling menziarahi. Tak susah-susah hak tu. Faham lagi?
Lepas tu ziarah. Mari kita pergi rumah sahabat Nabi. Umar Sayyidina Umar. Nak tengok orang lagu mana? Pergi rumah Sayyidina Umar. Bagi dua mana pergi rumah Sayyidina Umar. Aku pergi rumah Sayyidina Usman. Lepas tu suruh beramal sini. Sahabat Nabi baru suhur. Kita suhur ni YB. Sahabat Nabi. Pasal mereka ini kan nujumi, seperti bintang-bintang. Bukan bintang arti engok nyanyi tu dorok tu. Bintang di langit. Bintang di langit. Ada yang cahayanya terang, ada yang kerlipang saja, tapi tetap bintang. Dia tinggi belaka. Berkata musannif, wa innal asharata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannati nashhadu lahum bil jannah ala ma syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu al haq wa hum Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talhah wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdul Rahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa huwa aminu hadhihi ummah radhiyallahu anhum ajma'in. Bahwasanya sahabat yang 10 yang menyebut akan nama mereka itu sahabat 10 oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan kesukaan ia Nabi akan mereka itu sahabat dengan syurga. 10 orang sahabat Nabi sebut syurga. Mensaksikan kita dan kita semua ni jadi saksi bagi mereka itu 10 dengan syurga. Atas barang yang mensaksi bagi mereka itu Rasulullah SAW. Dan perkataan Nabi itu sebenar. Dan bermula mereka itu 10 orang, Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali dan Talhah dan Zubair dan Sa'ad dan Sa'id dan Abdul Rahman bin Auf dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan ia kepercayaan ini umat mudah-mudahan redha Allah Ta'ala daripada mereka itu. Masuk bicara kita pula tentang 10 orang yang masuk syurga. Kena betul molek bab ni. Ramai agak orang salah faham. Dah lain tak masuk syurga ke guna? Faham lagi? Nampak? Semua sahabat Nabi masuk syurga. Tak usah sahabat Nabi, kita ni. Hak duduk zaman kita lah ni. Zaman Covid. Kalau ada iman dalam hati, semua masuk syurga. Dan siapa yang tak masuk? Orang yang tak mau masuk, barulah tidak masuk syurga. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umat aku akan masuk mereka itu semua ke dalam syurga. Illa man aba, melainkan orang yang tak mau masuk. Kita ni orang beriman tau. Beriman tau. Nak tak masuk syurga? Nak boleh masuk. Nabi sebut ke apa dah? Kullu ni maksudnya sekalian. Bila orang illa mustasna. Ada mustasna minhu pula. Semua masuk, melainkan yang tak mau masuk. Jadi kalau semua umat Nabi Muhammad ada 1,100 bilion contoh. 500 bilion nak masuk. 500 bilion tak mau masuk. 500 ni masuk semua. Dah 500 bilion ni tak masuk apa? Dah dia tak mau masuk. Faham lagi? Dia ada kullu dengan makna sebahagian. Ada ke? Macam kullu bid'atin dalalah. Itu bukan makna semua. Faham? Sebahagian daripada bid'ah itu sesat. Sebahagiannya tidak sesat. Dari segi bahasa Arab. Nak tahu sebahagian tu makna semua ataupun tidak, kena balik kepada ulama-ulama yang mensyarahkan hadis. Bukan kitab-kitab syarah pula. Jadi kita pandai-pandai kita ikut selera kita. Faham? Maksudnya sahabat-sahabat lain pun masuk syurga. Cuma sahabat yang ini disebut nama. Sahabat lain tidak sebut nama, masuk syurga tak? Contohnya yang lebih ramai lagi, iaitu Muhajirin dan Ansar. Muhajirin bukan 3 orang, bukan 10. Faham? Beribu orang. Ansar ni hak duduk Madinah. Orang daripada Mekah berhijrah pergi ke Madinah. Orang hak Madinah dah, hak dak hijrah. Mereka menunggu saja di Madinah dan mereka
ambil orang yang berhijrah ni sebagai saudara mara mereka sendiri. Nah, dua golongan ini semua masuk syurga mereka. Allah sebut dalam hadis qudsi kepada muhajirin dan ansar. Faham? Ya'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai muhajirin dan ansar, berapa ribu orang, membuatlah apa saja pun, nah, aku telah ampun semua dosa bagimu. Faham lagi? Lepas tu ada sahabat-sahabat lain yang boleh seorang. Nampak? Nabi sebut masuk syurga. Ada yang mati syahid, Nabi kata syurga. Cuma 10 ni lewat mari sini. Kerana dia masyhur dalam hadis. Bukan 10 saja. Macam kata dalam hadis itulah. Nabi kata, "Iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin." Bila seorang manusia mati, maka tak boleh beramal lagi melainkan 3 perkara yang tidak putus. Kita hak salah mengaji ni 3 perkara ni, hak lain tak boleh dah. Tu ngaji dah habis tu. Faham? Antara yang tetap berjalan terus, maksudnya 3 perkara ni. Lain pada 3 ada lagi hadis lain pula. Jangan ngaji sehadis. Faham? Macam kata barang siapa membaca surah ini dapat syurga. Contoh, dia pun dah baca surah lain. Buat apa? Masuk neraka? Bukan baca surah lain masuk neraka. Faham lagi? Nak khabar kelebihan surah ini. Dan surah lain kalau kita baca masuk dia. Masuk surga ke neraka? Surga juga. Dia nak khabar kelebihan. Kelebihan ni maknanya antara kelebihannya yang sahur. Gitu dah. Jadi antaranya 10 orang ni Nabi sebut syurga. Kita sebagai saksi pada hari ini. Setelah kita dengar hadis ni. Kenapa? Kerana Nabi yang kata, maka kita benarkan. Tapi kalau saing kita kata, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Faham? Kalau ustaz kata, boleh jadi salah kemungkinan. Manusia yang kata, tapi bila Nabi yang berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap pakai akal dia saja. Semuanya wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi Nabi dapat wahyu, Nabi pun memberikan ucapan. Antara ucapan Nabi, 10 sahabat syurga. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad dan Sa'id, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Semua ini adalah kepercayaan, iaitu amin, kepercayaan bagi umat. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, dia bersambung-sambung tentang, kalau kata tajuk yang disebut dengan syurga, contoh, yang dijanjikan dengan syurga, maka akan berderet-deret hadis. Bukan 10 ni orang saja. Sahabat ni suku pula, sahabat ni suku pula. Nampak? Sahabat ni suku pula. Satu-satu kita dengar. Jadi kita fahamlah semuanya masuk syurga dengan syarat taat kepada Rasulullah SAW. Taat pada Nabi maknanya ikut peraturan agama Islam. Sebab bila Nabi kata semua masuk syurga melainkan yang tak mau masuk, yang enggan, seorang laki-laki bertanya, nampak? Faman ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk? Siapa pula tak mau masuk? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat aku, ikut perintah aku, masuk syurga lah. Wa man asani fahuwa aba. Dan orang yang tak mau ikut perintah aku, maka dia tak mau masuk. Nabi suruh apa? Suruh sembahyang 5 waktu. Dia tak mau, masuk neraka. Nabi suruh tutup aurat, dia tak mau, masuk neraka. Nabi larang minum arak, dia pergi minum pula, masuk neraka. Nabi suruh pergi ke Mekah, dia tak pergi ke Mekah, masuk neraka. Nabi suruh bayar zakat, dia tak mau bayar zakat, masuk neraka. Kan ada kan?
Orang tak bayar zakat gini dalam neraka. Orang tak pergi haji gini. Orang yang minum arak begini, orang berjudi begini. Nah, jadi ikut perintah senang. Ikut perintah dengan lawan perintah hak mana mudah. Ikut perintah. Lawan perintah payah. Mayang subuh dengan curi, mana mudah. Mayang subuh. Ambil wuduk 2 minit tak apa. Mayang 5 minit habis selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Curi kena pakai topeng, kena cari spektang, kena ada pejang, kena ada spana, kena gitar di rumah mana, kena baharu, kena gok kambing jeng. Kena gitar lu siang hari ada pitih kedau. Masa mana orang tu tak ada rumah. Baku berigap copel dia. Mana mudah dengan mayang subuh? Mudah mayang subuh. Faham lagi? Waktu akhirat ini mudah, yang payah itu dunia. Walaupun dunia yang tidak haram. Contoh, kita nak cari biti. Dengan ibadat kita pagi-pagi, dengan cari biti, mana payah? Cari biti ya. Nak musim kopi. Habis depan rumah buka gerai belaka. Waktu nasi bajet, waktu air bajet, waktu Nescopi bajet. Nampak tak? Tak ada duit, nak cari duit. Malaysia jadi Indonesia. Indonesia kan depan rumah kan penuh. Jadi macam-macam jual. 2 tahun lepas mana ada gitu. Nak cari rezeki payah. Tapi kalau dia berhenti kejap mayang lohok, betul. Kena cari gerai dah. Kena ada lesen, tak payah lesen. Cuma romek sikit lah. Kena pakai topeng lah ni. Faham tak? Kena pakai topeng. Mudah-mudahan lesar lah masalah topeng ni. 2 tahun pakai mak. Buka-buka mari dulu tengok tua. La ilaha illallah. Tak, ada hikmah belaka. 2 tahun lepas dah kata tak tua gini muka aku. Faham tak? Buka topeng tu kena 2 tambah Tuhan tambah 2 tahun lagi balik awal kita. Tak. Buka korok aja tinggal. Kau puang siang bedok aja sekali hari. Make up. Tapi kena pakai topeng dulu. Kau dah apa benda. Ingat tak dulu Haji tu tahun 80-an, 90-an. Kalau masuk bank, kalau dak ukil mek boleh masuk. Tak boleh. Kalau pakai topeng ada seorang tu kena igap pakai topeng. Dia naik motor besar. Tahun 90-an, ujung 90-an. Ataupun 2001 2002 lah. Motor besar ni dia ada macam sekekuk orang nampak mata saja. Kan ada sekekuk nak pakai helmet ni pakai sekekuk itu nampak mata gitu je. Jadi dia buka helmet dia pergi di bank, dia buka helmet, dia ingat buang datang ni. Bala 2 jam tau nak soal. Bala kalau topeng masuk bank. Lah ni tak kalau topeng negaknya. Betul tak? Sebab apa? Nak suruh Tuhan, suruh kita mikir. Faham? Aku yang tak alang. Faham lagi? Benda yang kita tidak masuk akal lama dulu ni ada berlaku. Kali Allah. Allah. Dah ingat dulu sapu di muka. Sapu di muka balik awal pedih. Itu semua tu kehendak Allah. Ujian dia. Orang yang boleh tahan dapat pahala. Sebab COVID, corona dan sebagainya. Dia susah. Dia susah dia buat pahala. Ya pahala. Tapi kalau kita tak kena gaya, dia dosa. Nak marah ke COVID, carut umur pagi petang marah kat orang. Allah Rabbi. Banyak tak soalan? Artinya dan berkata kami 10 orang sahabat Nabi itu wallahu a'lam. 2 3 tu.